Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur selamat datang ke sesi kita, sesi sinopsis setiap daripada juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan bersama-sama dalam juzuk yang ke-20. InsyaAllah sempena dengan kita telah memasuki 20 hari bulan Ramadan pada malam ini. Jadi Alhamdulillah, pada sesi ini sebagaimana yang telah kita sebutkan selalu bahawa sesi ini adalah satu usaha yang kita buat untuk mendekatkan kita kepada Al-Quran, iaitu apabila kita membaca setiap daripada juzuk-juzuk Al-Quran, semoga kita akan dapat merasai ataupun dapat melihat secara lebih kurangnya apakah dia kandungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam juzuk yang setiap daripada juzuk-juzuk Al-Quran. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan masuk ke juzuk yang ke-20. Dalam juzuk yang ke-20 ini insya-Allah kita akan dapat melihat bahawa terdapat sebenarnya ada 3 surah di dalam juzuk yang ke-20 ini. Yang pertama sekali adalah juzuk An-Naml, dan yang kedua juzuk Al-Qasas, dan yang ketiga adalah juzuk surah Al-Ankabut. Minta maaf. Yang pertama adalah surah An-Naml, iaitu surah semut, dan yang kedua adalah surah Al-Qasas, iaitu surah cerita-cerita, dan yang ketiga surah Al-Ankabut, iaitu surah laba-laba. Jadi insya-Allah kita akan lihat setiap daripada surah-surah ini, dan apa yang dapat kita lihat sebenarnya ialah walaupun juzuk ini tidaklah merangkumkan ketiga-tiga surah ini iaitu keseluruhannya, iaitu sebagai contohnya surah An-Naml, kita hanya melihat dalam juzuk ini daripada ayat yang ke-56 sahaja sehingga ayat 93, dan kemudian seterusnya keseluruhan daripada surah Al-Qasas iaitu 1 hingga 88 terdapat di dalam juzuk ini, juzuk yang ke-20. Dan kemudian seterusnya ialah Al-Ankabut, kita akan hanya melihat daripada ayat 1 sehingga ayat 45 sahaja. Walaupun bagaimanapun insya-Allah kita akan cubalah melihat apa yang kita cuba katakan bahawa usaha ini adalah usaha untuk mendekatkan kita untuk memahami Al-Quran, bukanlah keseluruhan, kerana kita tidak mampu dalam masa 15 minit untuk menceritakan segala-galanya tentang surah-surah ini ataupun tentang segala yang apa yang ada di dalam juzuk yang ke-20 ini. Yang pertama kita akan lihat surah An-Naml, iaitu sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, surah An-Naml ini dari segi temanya adalah menunjukkan, itu nak menceritakan kepada kita keperluan bahawa umat Islam ini memerlukan kepada sains dan juga tamadun. Kerana apabila kita kuat, tamadun kita kuat, ilmu kita kuat, maka kita akan dapat menggunakannya untuk dunia ini, untuk menyampaikan mesej dakwah, mesej Islam kepada seluruh dunia. Kan itulah sebenarnya matlamat akhir daripada umat Islam ni, iaitu untuk bukan hanya untuk memakmurkan dunia ini sahaja, tetapi adalah bertujuan memakmurkan dunia ini dengan Islam, supaya semua orang mendapat Islam, semua orang tahu tentang Islam, semua orang tahu tentang siapakah Tuhan sebenar mereka, dan kemudian selepas daripada mereka dah jelaskan siapa Tuhan mereka dan sebagainya, setelah mereka tahu, terpulanglah kepada mereka nak mengikut ataupun tidak. Nak menjadi hamba Allah ataupun tidak, itu adalah terpulang kepada mereka, tapi dengan syarat mereka telah mendengar. Jadi surah An-Naml ini adalah merupakan menceritakan tentang tamadun, iaitu kehematan tamadun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada kita tentang Nabi Sulaiman, tentang Nabi Daud, dan begitulah seterusnya. Jadi dalam surah An-Naml ini yang termasuk di dalam juzuk ini, di dalam juzuk yang ke-20 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang semut, di mana ketika tentera Nabi Sulaiman melalui satu tempat dan di mana ada semut di situ yang bercakap, yang memerintahkan kepada orang-orang yang berada di situ supaya mengelak, ditakuti bahawa Nabi Sulaiman ini akan memijak mereka, akan menyebabkan mereka mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang semut dan menamakan surah ini dengan surah semut untuk menunjukkan betapa bagaimana manusia kita ini sepatutnya mempelajari sesuatu daripada semut ini, iaitu kita sepatutnya memahami bahawa semut yang begitu kecil, satu binatang yang kecil tetapi mempunyai satu sistem yang sangat-sangat hebat, dengan manajemen mereka, dengan pengurusan mereka yang hebat, dengan ada ketua mereka, dengan pemerintahan mereka dan sebagainya. Itu merupakan satu cabaran untuk manusia, kita yang mempunyai fikiran ini sepatutnya kita menggunakan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kepada kita melalui surah ini bahawa pentingnya umat Islam ini mempergunakan segala kemudahan, segala kebijaksanaan, segala ilmu, segala tamadun untuk kita manfaatkan
untuk jalan menyebarkan Islam di atas dunia ini. So kita masuk, selepas daripada itu kita masuk pula kepada satu surah lain, iaitu surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ini secara keseluruhannya, hampir keseluruhannya menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi fokus sekarang ialah fokus dalam surah Al-Qasas ni tentang kisah Nabi Musa. Dia tidak menceritakan banyak tentang Bani Israel dan sebagainya. Walaupun Bani Israel ini merupakan adalah kaum kepada Nabi Musa, tetapi fokus Allah Subhanahu Wa Taala bermula dengan menceritakan bahawa Nabi Musa dilahirkan, kejahatan Firaun dan seterusnya. Nabi Musa itu pergi ke Madian dan kemudian berkahwin di sana, kemudian balik semula lagi dan mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pergi untuk berdakwah kepada Firaun, dan kemudian perasaan takutnya dan sebagainya, dan kemudian dia telah membawa keluar Bani Israel itu daripada negara Mesir. Jadi keseluruhan cerita ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Qasas ni. Al-Qasas ni Al-Qasas, erti Al-Qasas ni kalau ikut dalam bahasa Arabnya maknanya ialah tatabbu', iaitu mengikuti, maknanya mengikuti, iaitu ikut dan seterusnya. Itu nama maksud dia, ialah maksud daripada Al-Qasas. Jadi tema ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa tema kepada surah Al-Qasas ini ialah apa? Iaitu as-siqah biwa'dillah, iaitu kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan di antara ayat yang mula-mula disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini ialah apa? Iaitu wa nuridu an a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah wa naj'alahum al-warithin. Allah Subhanahu Wa Taala kata, iaitu Allah Taala katakan, dan kami ingin jadi memberikan anugerah, memberikan kurniaan kepada orang-orang yang ditindas di atas muka bumi ini, dan Allah Taala nak jadikan mereka ini sebagai pemimpin-pemimpin, dan kemudian Allah Taala nak jadikan mereka ini sebagai orang-orang yang akan mewarisi dunia ini. Jadi ayat ini disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, iaitu turun ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terpaksa meninggalkan Mekah, dan menuju ke Madinah, iaitu dalam keadaan Nabi yang sangat sedih kerana Nabi SAW mahu Mekah ini menjadi tempatnya dan sebagainya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi kita SAW supaya berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi terpaksa tinggalkan, walaupun dia sayang, walaupun dia kasih kepada Mekah ini kan. Jadi Nabi tinggalkan tu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini untuk menceritakan apa? Bahawa walaupun kamu, wahai Muhammad, terpaksa meninggalkan tanah ini, maka keadaan kamu sebenarnya samalah seperti Musa alaihissalam. Musa meninggalkan Mesir dan terpaksa pergi ke Madian. Dan kemudian tetapi selepas daripada itu, kita baca dalam surah Al-Qasas ni, Allah SWT sebutkan perkataan 8 dan juga 10. Kita baca dalam surah Al-Qasas ni, iaitu ketika dia tak dikahwinkan dengan ni, dan Nabi Shu'aib berkata kepada Nabi Musa, sama ada kamu nak 8 ke kamu nak 10 ke. Jadi akhirnya Nabi Musa telah melaksanakan 8 ataupun 10 tu. Jadi perkataan nombor 8 ataupun nombor 10 ini jugalah yang sebenarnya telah menjadi satu nombor seolah-olahnya macam nombor keramat, di mana Nabi SAW setelah meninggalkan Makkah Al-Mukarramah pergi ke Madinah, maka Nabi SAW kembali selepas daripada itu, selepas 8 tahun. Selepas 8 tahun Nabi kembali ke Mekah, lalu berlakulah yang kita panggil sebagai Fathu Mekah. Dan selepas daripada itu 10 tahun Nabi SAW telah wafat. Jadi nombor-nombor ini dan juga perkara-perkara yang berlaku ini kan merupakan seolah-olahnya macam ada persamaan. Jadi Allah Subhanahu Taala ceritakan ni seolah-olahnya memberi satu perkara yang tidak langsungnya, memberi satu simbolik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia akan kembali. Allah Subhanahu Taala mengulang banyak dalam perkataan ini. Allah Subhanahu Taala sebutkan sebagai contohnya, Allah Taala kata, innallazi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Allah SWT sebutkan ini, iaitu sesungguhnya orang-orang, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang memfardukan ke atas kamu Quran, yang menurunkan kepada kamu Quran ini, nescaya dia akan mengembalikan kamu ke tempat di mana kamu asalnya berada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan ini di hujung surah Al-Qasas ini. Maka dia menunjukkan secara tidak langsung bahawa Nabi SAW akan dikembalikan. Jadi sebagaimana Nabi Musa dikembalikan ke Mesir dalam keadaan membawa Islam, maka begitulah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah Al-Mukarramah, membuka Mekah ini dengan kemenangan. Akhirnya semua orang-orang di Mekah ini telah menjadi satu negara Islam, semua menjadi Islam, alhamdulillah. Jadi dalam akhir
surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan satu perkara, satu ayat, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuridu 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Jadi kita lihat perkataan wal 'aqibatu lil muttaqin, wal 'aqibatu lil muttaqin. Akibah ni artinya ialah apa? Pengakhiran. Pengakhiran yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Taala sebut di sini, in tilkad darul akhirah, negara akhirat itu kan. Akhirat itu naj'aluha lil ladzina la yuridu 'uluwan fil ardi. Kami jadikan akhirat itu untuk orang-orang yang tidak mahu ketinggian di atas muka bumi ini. Wala fasadan, dan dia tidak ingin membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Jadi maknanya sini Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita, iaitu secara tidak langsungnya memberitahu kepada kita bahawa kita, bila kita berada, kita berkuasa di atas dunia ini, bila kita ni menjadi a'immah, kita menjadi ketua di atas dunia ini, maka hendaklah kita menjaga perkara ini, iaitu apa? Janganlah ada perasaan dalam hati kita nak uluwan fil ardi, merasa bangga, merasa tinggi, merasa hebat atas dunia ini, sehingga kita lupa bahawa kita sebenarnya hamba Allah dan kita sebenarnya mempunyai misi atas dunia ini. Allah Ta'ala beri kekuasaan kepada kita, bukan tujuannya adalah untuk kekuasaan, untuk sombong dan sebagainya, tetapi Allah Ta'ala beri kekuasaan kepada kita adalah untuk supaya kita ini boleh menyebarkan Islam, boleh melaksanakan Islam di atas muka bumi ini. Itulah sebenarnya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuasaan kepada kita ini. Dan jika sekiranya manusia ini engkar dan manusia ini sombong di atas muka bumi ini, lalu berlakulah apa yang berlaku, sebagaimana yang berlaku kepada Firaun, sebagaimana yang berlaku kepada Haman dan juga Qarun, sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surah ini, surah Al-Qasas ni, perkataan Qarun, cerita tentang Qarun. Qarun yang mempunyai harta yang banyak tetapi tidak digunakan untuk Islam, tetapi akhirnya ditelan oleh bumi. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan cerita ini di dalam surah ini. Jadi insya-Allah moga-moga kita akan dapat mengambil pengajaran, iaitu tema kepada surah Al-Qasas ini, iaitu As-thiqah biwa'dillah, iaitu hendaklah yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang tak yakin dengan janji Allah, maka sebenarnya kita mempunyai lemah. Kenapa? Seolah-olah kita tak percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu benar. Jadi lambat laun, sama ada sekarang, sama ada masa depan, sama ada lambat lagi, Allah Subhanahu Wa Taala mesti akan menunaikan janjinya. Jangan takut, jangan bimbang, insya-Allah. Seterusnya, yang terakhir di dalam juzuk yang ke-20 ni, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ankabut surah Al-Ankabut. Ankabut ni artinya ialah laba-laba. Ankabut artinya ialah sejenis binatang yang sangat lemah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini. Apabila ankabut itu membuat rumahnya sangatlah rapuh, rumahnya sangatlah lemah, rumahnya sangat, tetapi ada manusia yang mengambil orang-orang yang lemah ataupun makhluk yang lemah ini sebagai tuhan-tuhan mereka, sebagai tempat sandaran mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini bahawa alangkah teruknya manusia. Kenapa? Dia bergantung kepada satu benda yang lemah. Sebagaimana lemahnya rumah ankabut, sebagaimana lemahnya rumah laba-laba tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di awal surah Al-Ankabut ini, kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan satu ayat, iaitu apa? Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah sebut tentang apakah manusia ini menyangka bahawa mereka ini akan dibiarkan begitu saja untuk berkata bahawa kami beriman, sedang mereka belum lagi dicuba. Jadi artinya surah ini adalah menyebutkan tentang beberapa perkara mengenai fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ialah cubaan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mesti akan mencuba. Jadi cubaan-cubaan Allah Subhanahu Wa Taala ini akan datang dalam pelbagai bentuk. Sama ada cubaan-cubaan ini dalam bentuk kesenangan, dalam bentuk kelemahan, dalam bentuk kemiskinan, macam-macam perkara Allah Taala akan uji kita. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menguji manusia untuk melihat manusia, kan? Adakah mereka ini sabar? Adakah mereka ini semua benda yang Allah Taala buat ini sebenarnya ada hikmahnya, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan manusia ni begitu saja, mengatakan mereka boleh berkata bahawa kami ni beriman, kami ni percaya, kami ni yakin dan sebagainya, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah SWT. Ramai manusia apabila mereka diuji oleh Allah SWT, mereka tidak dapat bertahan, mereka jatuh, mereka terkulai, mereka terperosok jatuh,
tidak mampu untuk ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala tahu sebenarnya apa yang ada di dalam hati manusia, apa yang ada pada manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan, nak buktikan bahawa mereka kalah dengan ujian-ujian ni. Jadi sebab itulah surah Al-Ankabut ini adalah surah ujian. Surah ujian kita boleh katakan ni. Jadi tabiat ujian ni dan jenis-jenis ujian ni macam-macam disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini. Sama ada kemungkinan berlakunya ujian dalam agama. Kerana kemungkinan berlakunya ujian itu pada melalui ibu bapa. Allah Taala sebutkan berkaitan dengan ibu bapa ni. Kadang-kadang ibu bapa yang tidak beriman, kadang-kadang dia datang dengan emosinya, dengan iaitu kenapa kamu ni Islam dan sebagainya kan. Jadi adakah kita akan dapat bertahan dengan keadaan-keadaan itu, iaitu emosi manusia. Kadang-kadang adakah manusia boleh bertahan dengan pujuk rayu dan sebagainya. Jadi itu adalah merupakan bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada manusia di atas muka bumi ini. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah. Moga-moga kita berjumpa lagi dalam sambungan juzuk yang iaitu sambungan surah yang Al-Ankabut ini dalam juzuk yang ke-21, insya-Allah, di dalam sesi yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk hantar link ni, sharekan kepada kawan-kawan semua. Moga-moga semua akan mendapat manfaat daripada sesi kita pada malam ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.